Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Advent yang terakhir dengan sebuah tema, kesesakan diganti kelegaan. Melalui tema ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita, mengerti semua segala kesesakan yang kita alami, segala kesulitan yang kita alami. Kenapa demikian? Karena Yesus selama di dunia juga mengalami hal yang sama. Di momen Pranatal ini marilah kita menghadirkan Tuhan di dalam hati kita. Supaya dalam kesesakan hidup kita, dalam kesulitan hidup kita, Tuhan Yesus hadir di hati kita. Dan dengan kehadirannya kita akan mendapatkan kelegaan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur tidak terasa minggu keempat Advent kami sudah sampai. Kami sungguh mengucap syukur pertolongan pimpinan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan ketika Engkau rela untuk lahir di dalam dunia ini. Bahkan Engkau akan mati untuk kami. Siapakah kami ini? Kami bukanlah siapa-siapa, hanya orang yang berdosa yang harusnya mati. Kami sungguh bersyukur memperoleh kesempatan di mana kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Di mana kami boleh memperoleh keselamatan hanya di dalam Yesus. Dan saat ini Tuhan sebagai respon, kami ingin beribadah kepadamu, kami ingin berbakti kepadamu, kami ingin memuji namamu, kami ingin memuliakan, kami ingin menyembahmu ya Tuhan. Biarlah segala pujian kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua yang ada, yang turut dalam ibadah ini boleh merasakan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kita punya Yesus yang begitu baik. Kita punya Yesus yang selalu mengasihi kita. Bahkan di bulan ini kita merayakan kelahirannya. Lahir bukan untuk sebuah yang sukacita, tapi dia untuk mati, datang mati untuk kita semua. Pengorbanannya begitu besar bagi kita. Biarlah saat ini kita mau meresponi kebaikan Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Dia. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segenap nafas kita, segenap kita, biarlah boleh untuk tertuju hanya kepada Yesus. Segenap jiwa raga kita, segenap pikiran kita saat ini fokus memuji Dia, menyembah Dia. Ku mau memujimu, ku mau Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai
Allah dalam hidup kita, kita boleh terus menyembah Dia. Kita boleh memuji Dia di dalam hidup kita sepanjang hari. Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Dengan sebuah pujian Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Terima kasih. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
Sungguh Natal begitu indah ada di hati kita. Waktu dan tempat saya persilakan untuk hambanya. Baik, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. 各位弟兄姐妹，我们先进入祷告。 Bapa, kami datang kepadamu. 上帝啊，我们来到你的面前， Kami bersyukur Bapa, 我们充满了感恩， karena Engkau senantiasa melihat kehidupan kami. 使你不断的去眷顾我们的生命， Engkau siap untuk menolong kami 你预备好来帮助我们， di dalam semua masalah-masalah hidup kami Tuhan, 在我们生命中所有的苦恼， yang seringkali membuat kami sesak. 那些使我们压迫， Engkau mau memberikan kelegaan kepada kami. 你要给我们一些释放， Bimbinglah kami Tuhan, 引领我们， sehingga kami tahu Tuhan bagaimana berserah kepadamu, 使我们知道如何交托于你， mendekat kepadamu, 接近你， sehingga pertolonganmu yang ajaib itu nyata dalam hidup kami, 使你非常奇妙的帮助可以彰显在我们的生命中， mengganti kesesakan itu menjadi kelegaan. 把压迫被取代。 Berkati kami Tuhan, 请恩高我们， kami mau mendengarkan firman-Mu. 我们要聆听你的话语， Berkati kedua hamba-Mu. 也请赐你的两位仆人， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名， Amin. 阿门。 Baik, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa memasuki minggu yang ketiga. 感谢主，我们可以进入到第三周。 Tema kita pada hari ini, kesesakan diganti kelegaan. 我们今天的主题是将把压迫转变为释放。 Mari kita melihat Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. 我们一起来念读希伯来书第4章第15节。 Saya akan bacakan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. 因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。 Imam besar kita bisa merasakan kesesakan kita. 我们的大祭司可以感受我们的苦恼。 Imam besar kita adalah Yesus Kristus. 我们的大祭司就是我们的耶稣基督。 Kemudian kita melihat lagi Mazmur 31. 然后我们继续看诗篇31章， Kita akan baca beberapa ayat dari bagian ini. 我们会一起念读从这篇中的几段经文。 Kita lihat dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. 我们一起从第3节到第6节。 Sentengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. 因为你是我的岩石，我的山寨，所以求你为你名的缘故引导我，指点我。求你救我脱离人为我暗设的网罗，因为你是我的保障。我将我的灵魂交在你手里，耶和华诚实的神啊，你救赎了我。我恨恶那信奉虚无之神的人，我却依靠耶和华。 Ayat yang ke-8, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. 第7节，我要为你慈爱高兴欢喜，因为你见过我的困苦，知道我心中的艰难。 Ayat 10 sampai ayat yang ke-12, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi
menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. 中文第9到第11节，耶和华呀，求你领恤我，因为我在极难之中，我的眼睛困忧愁而干瘪，连我的身心也不安舒，我的生命为愁苦所消耗，我的年岁为叹息所荒废，我的力量因我的罪孽衰败，我的骨头也枯干，我因一切敌人成了羞辱，在我的邻舍跟前更甚，我认识我的惧怕我。在外头看见我的都躲避我。 Ayat yang ke-20, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. 中文第19节，敬畏你投靠你的人，你为他们所积存的，在世人面前所施行的恩惠是何等大的。 Ayat 22 sampai 23. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. 中文第21到22节，耶和华是应当称颂的，因为他在坚固城里向我施展奇妙的慈爱。至于我，我曾急促地说，我从你眼前被隔绝。然而我呼求你的时候，你仍听我恳求的声音。 Kita akan belajar kesesakan diganti kelegaan. 我们今天会一起学习如何把压迫转变为释放。 Kita semua mengalami kesesakan dalam hidup ini. 我们每个人都会经历种种的压迫， Kesesakan itu bisa karena sakit yang tidak kunjung sembuh. 这种压迫可能是我们的生病没有得到了医治。 Kita sudah berobat kemana-mana, sudah habis banyak uang, tetapi penyakit kita belum 我 sembuh. 们可能已经到处去求医，但是我们的生病仍然没有被医治。 Kita kehilangan pekerjaan, 我们失去了我们的工作， konflik antara suami istri, 夫妻之间争吵， konflik orang tua dengan anak, 长辈和孩子之间的争吵。 sesak menantikan pasangan hidup yang tidak kunjung tiba. 我们可能也会苦苦求等我们的对象， Kesesakan dalam pekerjaan. 在事业中的压迫， Sudah banyak sekali kesesakan dalam hidup ini. 有很多的在这个世界上的压迫。 Maka saudara, ada begitu banyak orang yang hidup dalam kesesakan. 所以有非常多的人在这种压迫情况下生活， Akibat begitu banyak masalah yang menekan hidup ini. 有很多的这种压迫发生， Orang tua yang selalu bertengkar, 家长不断的争吵， menimbulkan kesesakan di dalam hati anaknya. 对于他这个孩子产生了非常巨大的压迫感， Pekerjaan yang belum didapat. 久久找不到工作， Anak-anak terlibat di dalam narkoba. 孩子可能也涉入这种贩 PHK 毒， di mana-mana. 到处失业。 Mertua, keluarga menuntut agar kita segera punya anak. 长辈可能也会求我们会赶紧的生孩子， Rumah tangga diambang kehancuran. 家庭会在这个面临的这个威胁， Karena ada pengkhianatan, ada perselingkuhan. 因为有这种可能第三者， Keadaan ekonomi yang tidak kunjung membaik dan lain sebagainya. 经济也是不断的没有好转， Semua itu membuat keadaan semakin gelap. 这个使所有的这个事情感到非常 Hidup 黑暗。 terasa tidak ada harapan. 我们可能会感受生命没有希望， Hati menjadi tawar dalam kesesakan itu. 在这种压迫下，我们的心非常的泛化， Hidup rasanya seorang diri dan tidak punya teman. 我们可能会觉得孤零零的，没有身边没有好友。 Saudara, kita semua pasti pernah mengalami kesesakan. 各位弟兄姐妹，我们可能就是没有在这种压迫下， Bahkan ada di antara kita yang hari ini sedang dalam kesesakan. 甚至在我们每个人当中，可能也会正在有人在这种压迫下生活。 Maka banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan yang mengatakan capek menghadapi hidup ini. 所以很多上帝的儿女也会去说，他没办法去经过这个生活。 Sudah Mazmur ini menjadi Mazmur yang mewakili jeritan hati orang beriman yang sedang ada di dalam kesesakan hidupnya. 那么诗篇31章的这个就是写出了
当下的百姓是如何在这种压迫下生活。 Melalui Mazmur ini kita bersama-sama bisa menemukan sesuatu yang menjadi pegangan dalam hidup kita ketika engkau dan saya menemukan banyak kesulitan, kesesakan dalam hidup ini. 通过这个经文，你我可以一起学习如何在这种压迫下，我们可以走出来。 Saudara, saat menghadapi kesesakan apa yang mesti kita lakukan? 各位弟兄姐妹，当在这种压迫下，我们应该如何做呢？ Kita akan belajar dua hal dari Mazmur 31. 我们将会一起学习两个点。 Yang pertama, sudah kita mesti percaya bahwa Tuhan mau dan mampu menolong kita. 第一点的是，我们要，并且我们必须要去相信上帝是能够帮助我们。 Sudah lihat apa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia ada di dalam kesesakan. 我们来一起看大卫王如何在压迫下， Daud berseru kepada Tuhan. 大卫向上帝呼召， Daud mengarahkan hatinya kepada Tuhan. 上帝把自己的心面向上帝。 Di ayat yang keempat dia mengatakan, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. 第4章这里说：“因为你是我的岩石，我的山寨，所以求你为你的缘故引导我，指点我。” Ayat 5 dia mengatakan, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. 第5节也说：“求你救我脱离人为我暗设的网罗，因为你是我的保障。” Ayat 8 dia mengatakan, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku dan telah memperhatikan kesesakan jiwaku. 第8节说：“我要为你的慈爱高兴欢喜，因为你见过我的困苦，知道我心中的艰难。” Saudara, Daud mengarahkan hatinya kepada Tuhan. 弟兄姐妹，我们可以看到大卫把自己的心面向上帝， Karena dia tahu Tuhan mau dan mampu menolong dia. 因为他知道上帝是有能力去帮助他。 Saudara, kalau kita lihat Mazmur 46, saudara, ayat yang kedua. 各位，如果我们一起看诗篇46章的第2节， Di sana dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. 这里说上帝是我们的这个保障， Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 是我们在压迫中的这种帮助者，是非常需要的。 Tuhan mampu dan mau menolong kita di dalam kesesakan kita. 上帝可以并且要帮助我们。 Maka Ibrani 4 ayat 15 tadi dikatakan bahwa imam besar kita yaitu Tuhan Yesus, dia juga turut merasakan kelemahan-kelemahan 因 kita. 此，刚刚在希伯来书第4章第15节也说，我们的大祭司他经历跟我们同样的这种经历。 Semua apa yang kita alami, dia pun pernah alami. 我们所有经历过的，他也感同身受。 Dia tahu kesulitan hidup kita. 他知道我们生命中的苦难。 Saudara, walaupun masalah-masalah kita terasa menyesakkan, 虽然我们的生命中很多不好的事情发生， tetapi kalau kita percaya dan menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus, 但是如果我们把自己的事情寄托于上帝， maka segalanya bisa diatasi. 那么所有的一切将会被医治， Karena sudah terbukti melalui firman-Nya. 因为已经在他的这个圣经中被验证。 Maka Tuhan Yesus sendiri mengundang kita untuk datang kepadanya di tengah kesesakan kita. 因此，耶稣也欢迎我们来到他的面前。 Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. 耶稣说：“那些正在压迫中的你们，请你们来到人面前， Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 我将把这种舒适释放给你们。” Tuhan Yesus mau melepaskan kita dari himpitan beban dan masalah kita. 上帝要把我们从压迫中解放出来， Sehingga kita terlepas dari kesesakan dan mendapatkan kelegaan. 使我们可以从压迫中得到释放。 Oleh karena itu kita mesti menaruh percaya kita kepada Tuhan. 因此，我们要把我们的信心交托于上帝， Dan menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus di dalam menghadapi kesesakan dalam hidup kita. 并且要把我们的希望交托于上帝， Sehingga kita tidak menjadi lemah, saudara. 使我们不会变得更软弱。 Saudara, bahkan saudara, Natal mengingatkan kita. 甚至这个圣诞使我们想起，
bahwa Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. 上帝已经把他的独子赐给我们。 Maka Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32. 因此，在罗马书第8章第32节， Paulus bilang Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri diberikan kepada kita. 保罗说，上帝从来都没有把自己独子赐给我们，从来都不感到灵惜。 Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang lain kepada kita? 怎么可能他不会把其他的一切赐给我们呢？ Yang terbaik dia sudah berikan kepada 甚 kita. 至最好的他都已经给我们了， Tidak mungkin dia membiarkan kita di dalam kesesakan kita. 不可能他让我们在这种压迫中持续的生活， Dia pasti akan menolong kita. 他肯定会帮助我们。 Maka kita mesti percaya kepada 因此，我 dia 们必须要相信他， bahwa dia mampu menolong kita. 他是可以帮助我们的。 Tetaplah percaya. 我们必须要相信， Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. 他会给我们释放， Karena dia Tuhan yang mau dan mampu. 因为他是要并且有能力的上帝。 Yang kedua, 第二 saudara, 点， untuk mendapatkan kelegaan di tengah kesesakan kita, 为了在压迫中得到释放， kita mesti mengerti cara kerja Tuhan. 我们必须要懂得上帝是如何工作的， Karena itu akan melegakan kita. 因为这个使我们可以清楚的看到。 Saudara, biasanya orang yang berada di dalam kesesakan itu ingin sekali langsung mendapatkan kelegaan. 有时候，往往人在压迫中的话，他们想立刻马上得到这样的一个释放。 Pemazmur sudah menuliskannya di Mazmur 31 ini juga di ayat yang ketiga. 那么这个文诗啊，在这个诗篇31章已经写到了。 Dia bilang, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. 他说：“将你的耳朵放在我这里，我将会释放到你们那里， Tuhan segera lepaskan aku. 请立刻释放我。 Tapi saudara, Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. 但是上帝是用不同的方式来去施工。 Seringkali Tuhan tidak langsung melepaskan kita dari kesesakan kita. 很多时候，上帝不会立刻马上使我们得到解放。 Itu yang juga dirasakan oleh pemazmur. 这个也是这个诗人所领受的。 Maka di ayat yang ke-10 dia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. 所以这里第10节说：“耶和华呀，求你领恤我，因为我在急难之中，我的眼睛忧愁而干瘪，连我的身心也不安适。” Ayat 11 dia katakan, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. 第11节也说：“我的生命为愁苦所消耗，我的年岁为叹息所荒废，我的力量因我的罪孽衰败，我的骨头也枯干。” Saudara, Daud berada di dalam kesesakan hidup. 我们知道大卫在这种生活的压迫下生活， Bahkan hampir 10 tahun dia hidup di dalam pelarian karena dia mau dibunuh oleh Saul. 甚至在这个10年之间，他是在这种躲避中生活。 Maka dia katakan tahun-tahun umurku itu ada di dalam keluh kesah. 所以他说，在他的这个年岁为叹息所荒废。 Saudara, Daud merasakannya. Saudara. 那大卫是可以非常的感受这 Dia 样 ingin 的， Tuhan segera menolong dia. 他想要上帝立刻马上帮助 Tapi 他， Tuhan mengizinkan dia ada di dalam kesesakan. 但是上帝允许他仍然在这个困苦中， Karena Tuhan punya rencana 因为上 tersendiri. 帝有自己的一个计划。 Di dalam kesesakan itu Tuhan izinkan supaya kita bisa melihat sendiri dan mengalami pertolongan yang ajaib dari Tuhan. 在这个压迫中，上帝要我们看到，他所施工的，在我们生活中所施工的， Itu yang akhirnya dirasakan oleh pemazmur. 这个是诗人最后领受到的。 Ayat 22 dia mengatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. 第22节说：“耶和华应当称颂的，因为他在坚固城里向我施展奇妙的慈爱。”
Ayat 23 dia katakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. 第23节说：“我曾急促地说，我从你眼前被隔绝。然而我呼求你的时候，你仍听我恳求的声音。” Daud pikir dia terbuang. 大卫以为他是被抛弃的， Dia tidak dipedulikan 他 Tuhan. 被上帝所忽略， Sehingga dia dibiarkan mengalami kesesakan bertahun-tahun lamanya. 因此他会被允许可以经历这么多年的一个苦难。 Tapi akhirnya dia sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. 但是后来他才醒悟，上帝其实是从来没有丢弃过他。 Saudara, kesesakan itu seringkali sudah diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita. 所以说，这种的压迫感其实是上帝使用它来去考证、验证我们的信心， Supaya kita naik level, 使 naik 我们可 tingkat. 以去上一个等级。 Saudara, Ayub juga mengalami hal yang sama. 约伯也有经历过同样的事情， Tapi Ayub mengatakan seandainya Tuhan menguji aku, Tapi Ayub aku akan berkata, timbul seperti emas. 但是约伯说，如果上帝考验我，那么我会将被磨得跟金一样。 Paulus juga mengalami begitu banyak kesulitan dan kesesakan dalam pelayanannya. 保罗也面临了同样的经历， Tetapi Paulus mengatakan, di dalam kesesakan itulah dia melihat kekuatan Tuhan. 但是保罗说，就是在这样的压迫下，他看到了上帝的权柄。 Maka jangan lari dari Tuhan. 所以说，不要远离上帝， Mendekatlah 必须 kepadanya. 要亲近他。 Saudara, pertumbuhan sering terjadi karena kita bertahan di dalam kesesakan. 很多的成长是在我们的这种压迫下发生的。 Tuhan menyediakan berkat yang khusus bagi kita ketika kita ada di dalam kesesakan. 在压迫中，上帝给我们预备了一些恩典。 Mungkin pada awalnya kita tidak memahaminya. 可能一开始我们并不懂得， Kita merasa tertekan sekali. 我们感到非常的压迫。 Tapi kalau kita bisa bertahan, 但是如果我们能坚持， Tuhan akan memberikan berkat yang lebih besar lagi. 上帝将会给我们赐给更大的恩典。 Kita bisa melihat kebaikan-kebaikannya. 我们会看到如此奇妙的慈爱， Kita bisa melihat keajaiban 我们 pertolongannya. 可以看到非常奇妙的帮助。 Sudah untuk hal ini mari kita lihat kisah Yusuf, saudara. 所以从这一点，我们可以看到 Yusuf 的一个故事。 Ya, kita sudah pernah membahas bagaimana Ishak itu pilih kasih terhadap Esau dan Yakub. 我们可以知道，以撒是如何偏心的， Sehingga saudara terjadi permusuhan antara Esau dan Yakub. 所以我们可以看到Esau 和雅各之间的一些争吵。 Tapi ternyata Yakub sendiri juga pilih kasih terhadap anak-anaknya. 但其实我们可以看到，雅各本身的话，也会对于自己的儿子有所偏心。 Dia lebih mengasihi Yusuf dan Benyamin dibanding saudaranya yang lain. 他更关心这个benjamin比起其他的儿子， Maka dia selalu mengutamakan Yusuf dan 因此他 Benyamin. 总是会偏心于这个 Yusuf。 Dia memberikan pakaian yang bagus buat 他 Yusuf. 会把更好的衣裳赐给这个 Yusuf， Sehingga saudara-saudaranya merasa iri. 使其他的这个兄弟会感到的这个偏心。 Saudara, akhirnya Yusuf dijual oleh saudaranya. 因此 Yusuf 的话被他的这个兄弟给拐卖， Yusuf mengalami kesesakan. 他感到了非常的压迫。 Dia tidak menduga bahwa abang-abangnya menjual dia. 他从来都没有想象过自己的弟兄可以把自己给卖走， Dia mengalami kesesakan. 他非常的痛苦。 Kemudian dia dijual, saudara, ke pedagang di Mesir. 然后他被拐卖到这个埃及的一个人， Wah, dia semakin sesak hidupnya. 他的生活更加的苦难。 Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya. 他从来都不知道自己的生命中将会发生什么样的事。 Kemudian dia menjadi pelayan di rumah Potifar. 然后他成为了一个仆人， Tapi karena kesetiaan dan kejujurannya, 但是因为他的诚实，还有他的这个 maka Potifar 善良， mengangkat Yusuf menjadi tangan kanannya. 因此他的这个主人的话，把他带为这个左右手。
semua kekayaannya diserahkan kepada Yusuf, 所有他的财富交托给这个 Yusuf， kecuali istrinya. 唯独他的妻子。 Yusuf menjadi orang yang punya kedudukan sekarang. Yusuf 顿时成为一个拥有地位的人， Tapi kemudian dia difitnah oleh istri Potifar. 但是后来他被污蔑， Dia dipenjara. 然后他坐牢。 Saudara, tambah sesak bukan hidup Yusuf? 是否他的生命中更加的压迫？ Tetapi kalau kita baca kisah Yusuf itu, 但是 saudara, 如果我们从头到尾看到这个 Yusuf 的一段故事， ada kata-kata yang selalu diulang, 有一些话是不断的被反复， yaitu tetapi Tuhan menyertai Yusuf. 那就是说，但是上帝与 Yusuf 同在， Artinya Tuhan tidak meninggalkan 意 dia. 思是说，上帝从来都没有丢弃过他。 Walaupun dia hidup di dalam kesesakan, 虽然他是在压迫中生活， Tuhan tetap menyertai Yusuf. 但是上帝仍然眷顾他。 Saudara, kemudian di penjara dia menjadi orang kepercayaan kepala penjara. 然后在牢里，他也成为了一个非常被值得信任的人， Tapi dia tetap ingin bebas. 但是他仍然想要被释放。 Waktu itu dia bertemu dengan dua orang, yaitu juru minum dan juru roti raja. 然后他当时的话见到两个人， Orang itu kedua-duanya bermimpi dan Yusuf menjelaskan mimpi mereka. 然后这两个人同时有这样的一个梦，然后 Yusuf 给他解释了这个梦的意思。 Yang juru roti kemudian sesuai dengan mimpinya dia digantung oleh kaisar. 然后这个面包师的这个梦里面就说他会被这个吊死， Tetapi yang juru minum itu dikembalikan ke pekerjaannya semula. 但是这个饮食的这个师呢，他会说他会被释放出来。 Dan sebelum mereka pergi, Yusuf berpesan, ingat aku. 然后当他们两个人走之前，Yusuf 跟他说：“请你们记得我， Katakan kepada raja tentang aku. 请告诉你们的王关于我的事， Karena aku nggak bersalah. 因为我没有错， Sehingga aku bisa 所 dibebaskan. 以使我可以得到释 Aku 放。 punya masa depan. 我有很多的希望。 Tapi saudara, juru minum yang sudah kembali ke jabatannya, ke kedudukannya, dia lupa kepada Yusuf. 但是这个饮食的这个人呢、当他回到他原本的地位，他忘记了 Yusuf。 Hampir 2 tahun lebih. 过了2年， Lebih sesak lagi, saudara. 不断的在压迫中生 Yusuf 活。 tidak tahu masa depannya. Yusuf 不知道他未来将会发生什么样的。 Saudara, Yusuf mengalami kesesakan dalam hidupnya. Yusuf 屡次遇到这样的一个窘迫， Dari seorang anak yang begitu dimanja oleh ayahnya, 从一个非常被他的父亲宠爱的孩子， dia hidup di dalam kesesakan. 然后但他沦落到这样的一个窘境中。 Tetapi waktu raja bermimpi 但是当这个王做梦的时候， dan terganggu oleh mimpi itu, 然后被这个梦所提醒， juru minum itu baru ingat kepada Yusuf. 然后这个人才想起这个 Yusuf。 Akhirnya Yusuf dipanggil 后来 Yusuf 就会被 dan 呼 dia 召， bisa menjelaskan arti mimpi raja 然后他可以解释这个王所做的这个梦， dan melihat kebijaksanaannya. 然后这个王就会看到他的这个智慧， Maka raja mengangkat Yusuf menjadi orang kedua setelah dia. 然后这个王呢将把这个Yusuf 把他抬到他的这个左右手， Kehidupan tiba-tiba berubah semuanya. 他的生活突然改变， Dia sekarang memiliki harapan hidup. 突然他得到了这个生命中的一个希望。 Saudara, kadang-kadang Allah itu menampakkan diri kepada kita bukan pada masa kita di puncak kejayaan. 所以有时候说上帝彰显他不是在我们在地位高的时候， Melainkan ketika kita terpuruk di dalam 而 kesesakan. 是往往是当我们在窘境中。 Saudara, kesesakan hidup ini mempunyai kemampuan mengajarkan banyak hal kepada kita. 当我们在这个生活所困的时候，他教会了我们很多的事。 Maka seorang yang namanya Scott Peck, saudara, mengatakan seperti ini. 所以有一位人叫 Scott Peck 的人曾经这样说： Dia katakan di dalam keseluruhan proses menghadapi dan memecahkan masalah dalam hidup ini kita mendapatkan makna. 他说，我们生活中在解决问题的过程中，我们得到了一个智慧。
Hanya melalui masalah kita bisa bertumbuh secara mental dan spiritual. 只有通过问题，我们才会把我们的思想感到这个有所成长。 Karena alasan inilah orang yang bijak itu belajar untuk tidak gentar. 也正是因为这个原因，使人可以不断的这个增长他的胆怯， Melainkan sungguh-sungguh menyambut masalah. 使他可以迎接这个困难， Dan sungguh-sungguh menyambut penderitaan yang muncul karena masalah itu. 也可以勇敢的去面临所有的困苦。 Karena di dalam kesesakan 因为在 ada 困难中， berkat khusus yang Tuhan 因 sediakan. 为在困难中有特殊的恩典，上帝赐给我们的。 Dan selama Yusuf memakai jubah yang bagus, 因此，Yusuf 穿上这个好的衣裳， dia tidak pernah tahu berapa besar Allah yang dia sembah. 他不知道他所赐拜的这个上帝是如此的伟大， Dia tidak pernah tahu bahwa Allah itu sanggup menolong. 他从来都不知道上帝是如何能帮助他。 Allah itu sanggup mengendalikan 上 keadaan. 帝是能够去掌控一切， Bahkan ketika dia sudah kehilangan segala-galanya. 甚至当他失去所有的。 Sehingga saudara akhirnya Yusuf tahu akan hal itu. 因此，Yusuf 可以懂得这个点。 Ketika bertemu dengan kakak-kakaknya 当他见到他的弟兄， di kejadian yang ke-50, 在这个创世纪的这个， dia mengatakan memang kalian merencanakan yang jahat terhadap aku. 他说，虽然你们做了对我不好的事， Tetapi Allah merencanakannya untuk kebaikan. 但是上帝允许它发生，使好事降临在我的身上， Dengan maksud untuk menunjukkan kasih dan keajaibannya. 那目的是为了彰显他的荣耀， Untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar. 为了要去眷顾、圈养一个非常大的城市的百姓。 Akhirnya Yusuf tahu 后来Yusuf 就会领悟 kesesakan yang dia alami. 他所感受到的这种压迫， Itu mempersiapkan dia 是给他预备好了， menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. 使他成为一个救赎他百姓的一个工具， Satu bangsa yang besar. 一个非常庞大的一个国家国度。 Wow, Tuhan kita luar 我们 biasa. 的上帝是非常的万能。 Saudara, Tuhan kadang di dalam kesesakan tidak langsung menolong kita. 各位弟兄姐妹，上帝不会立刻马上会把我们解救出来， Karena dia mau mengajarkan sesuatu kepada 因 kita. 为他要教会我们一些事。 Maka saudara di ayat Mazmur 31 ayat yang ke-20. 所以在诗篇31章的第20节， Daud mengatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. 你为他们所积存的，在世人面前所施行的恩惠是何等大的！ Tuhan kau menyimpan kebaikan yang begitu limpahnya. 你积存的这个恩惠是如此的大。 Ketika aku dalam kesesakan, 当我在这个压迫中， engkau tetap menyertai aku. 你仍然与我同在， Dan kau sudah menyiapkan berkat yang berlimpah-limpah untuk aku. 并且你已经预备了非常大的这个恩惠。 Maka saudara, Roma 8 ayat 28 mengatakan sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua 因 orang 此， yang 罗马书 mengasihi 第 Dia. 8章28节有说到说，因此上帝在所有的一切事情中，因为他将把好事降临在我们身上。 Saudara, dalam kesesakan janganlah engkau gentar. 在窘境中，我们不应该感到害怕， Jangan kau takut dan menjauh dari 我 Tuhan. 们并不能去远离上帝。 Tapi dekatkan dirimu kepadanya. 反过来，我们应该要亲近他， Karena dia akan memimpin kita. 因为他可以引领我们 Melewati kesesakan itu. 越过这些困难险阻， Sehingga engkau menjadi pemenang-pemenang di dalam kesesakan. 使我们每个人可以变成一个胜利者。 Engkau bisa memuliakan Tuhan. 你可以荣耀他， Dan engkau bisa merasakan betapa ajaibnya Tuhan. 并且我们也可以亲身的感受他 Ketika 的慈 engkau 爱。 terhimpit, 当我们被压迫， tiba-tiba ada kelegaan. 然后突然会有所释放， Tuhan memberikan pertolongannya yang ajaib kepada 上帝 kita. 赐给他如此奇妙的慈爱。
Dan saya percaya waktu itu engkau akan terkagum-kagum dengan Tuhan. 并且我相信当时我们就会非常的吃惊， Dia sanggup 因为他能够 menolong kita. 帮助我们。 Saudara, maka Mazmur 31 ditutup dengan kata-kata seperti ini di ayat yang ke-25. 因此诗篇31章第25节以这样的话语来结尾。 Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. 凡仰望耶和华的人，你们都要壮胆，坚固你们的心， Jangan engkau lemah. 不要使你们软弱。 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 壮胆并坚固你们的心， Percayalah 请相信， dalam kesesakanmu. 在压迫中， Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu 上帝将赐予你释放。 ketika engkau datang kepadanya. 当你来到他的面前， Dan bahkan di dalam kesesakanmu, 并且在压迫中， engkau akan melihat limpahnya kebaikan Tuhan. 你也会看到他何等奇妙的慈爱， Sehingga engkau merasa takjub dengan 使 dia. 你会非常的惊讶。 Dia Tuhan yang luar biasa. 他是非常万能的上帝， Dia Tuhan yang super bisa. 他是万亿的万能的上帝， Dia bisa menolong kita. 他能够帮助我们， Dia bisa mengganti kesesakan kita menjadi kelegaan. 他可以使压迫变成释放。 Saudara, mari kita masuk di dalam doa. 我们一起来进入祷告。 Tuhan Yesus, Engkau tahu semua masalah yang sedang kami alami. 上帝，你知道我们当前面临的所有事， Dalam kesesakan hanya Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. 在困难中，只有你是我们希望的源泉。 Sertailah selalu setiap langkah kami. 请求你与我们同在， Sebab bersamamu kami aman dan kami akan menjadi pemenang atas masalah-masalah 因 kami. 为只有与你同在，我们才得以胜利。 Dan kami akan melihat perbuatanmu yang ajaib, 因此，我们也可以看到你何等奇妙的慈爱， yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. 我们从来不可想象的。 Karena Engkau Allah yang luar 因为你 biasa. 是万能的上帝， Engkau Tuhan yang sanggup 你是万能的上帝， dan mau menolong kami. 并且想要帮助我们， Melepaskan kami dari kesesakan 释放我们从窘境中， dan memberikan kami kelegaan. 使我们得到释放。 Dan di dalam kelegaan itu Tuhan, 那么在这样的舒适释放中， kami semakin takjub kepadamu. 使我们更加的珍贵， Engkau Allah yang luar biasa. 使我们可以看到你非常了不起万能的上帝。 Tuhan berkati kami semuanya. 请你与赐给我们恩惠， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati kita 感 semuanya. 谢主。 Bersama orang percaya di dunia ini, mari kita mengikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. So sekalian saya mengajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa. Pertama, so sekalian kita bersyukur vaksin COVID-19 sudah sampai di Indonesia. Mohon kiranya Tuhan menolong agar proses pengujian yang diperlukan bisa dilakukan dengan baik. Sehingga vaksin dapat diberikan kepada dokter, perawat, dan mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan yang secara langsung berkontak dengan pasien pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Doakan juga agar semua masyarakat bersedia untuk divaksin sehingga mata rantai penularan dapat terputus. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami bersyukur karena kemurahan-Mu Engkau boleh menyediakan vaksin untuk negara Indonesia ini.
Kami bersyukur vaksin COVID-19 sudah sampai ke Indonesia. Kiranya nanti Tuhan pimpin juga supaya proses vaksinasi bagi tim medis boleh segera dengan cepat dilaksanakan pada akhir tahun ini maupun juga pada awal tahun. Sehingga setelah itu juga ya Tuhan, kami rindu vaksinasi juga boleh dilakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia ini. Dan juga masyarakat boleh bekerja sama dengan baik. Mereka dengan kerelaan juga mau melakukan vaksin. Sehingga ya Tuhan, kami rindu dengan penemuan vaksin ini dan juga pelaksanaan vaksinasi. Rantai penyebaran COVID-19 boleh terputus dan wabah COVID-19 boleh berakhir baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Karena itu kami menyerahkan segala sesuatunya, kiranya Tuhan pimpin, boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Dengar doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita juga bersama-sama berdoa bagi Natal yang diadakan secara online pada tanggal 25 Desember pukul 8 pagi. Dan juga kita berdoa untuk Natal sekolah minggu juga. Kita mohon pertolongan Tuhan sehingga tidak ada kendala teknis di internet yang dipakai semua jemaat. Kiranya makna Natal bisa sampai ke hati kita semua sehingga keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan semakin nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami juga menyerahkan perayaan Natal kami ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, kami harus beribadah secara online karena di masa pandemi seperti ini. Kiranya Tuhan juga karuniakan kami hati yang menikmati Natal, mengingat kembali akan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memaknai Natal dengan sungguh-sungguh walaupun ibadah kami harus melalui online. Tuhan, Engkau juga pimpin supaya proses segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Waktu rekaman maupun internet yang dipakai oleh semua jemaat juga boleh berjalan dengan baik. Sehingga makna Natal, keselamatan dari Tuhan yang begitu besar yang dikaruniakan kepada kami, boleh kami rasakan dengan limpah dan kami boleh bersyukur untuk keselamatan dari Engkau karena kedatangan Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan pimpin segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Dengar doa kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sekalian kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus menyertaimu, menguatkanmu di tengah masa-masa yang sulit, di tengah pandemi ini. Mungkin di antara saudara sekalian ada yang sakit, ada yang menghadapi masalah kehidupan, ada masalah ekonomi. Kiranya di tengah kesesakan yang saudara alami, ada penghiburan Tuhan yang berlimpah-limpah dan menggantikan kesesakan menjadi penghiburan kekuatan dari Tuhan boleh menyertai saudara sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saat teduh ibadah kita selesai. Sekarang ada beberapa pengumuman.
Pertama, saudara sekalian, kita bersyukur di tengah masa pandemi seperti ini kita boleh tetap merayakan Natal, walaupun kita merayakan Natal secara online, ibadah Natal secara online, tetapi kiranya kita boleh tetap bersyukur dan memaknai Natal dengan penuh sukacita dan menyambut Natal dengan hati yang bergembira. So sekalian, tema Natal kita yaitu mati kekal diganti hidup kekal. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Irwan Hidayat pada hari Jumat tanggal 25 Desember jam 8 pagi melalui link YouTube yang akan nanti di-share kepada saudara sekalian melalui WA. Kiranya saudara sekalian boleh menyediakan waktu, kita boleh beribadah bersama-sama dan kita boleh merasakan sukacita karena kehadiran Kristus membawa kita dari kematian kekal kepada hidup yang kekal. Mengundang saudara sekalian menyediakan waktu untuk boleh beribadah Natal bersama-sama. Saudara sekalian, untuk Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember jam 8 pagi. Kiranya para orang tua di rumah boleh mengingatkan anak-anak atau juga bisa bersama-sama dengan anak-anak menemani anak-anak untuk merayakan Natal bersama secara online dengan tema Noel disampaikan oleh Guru Injil Michael Sender. Kiranya saudara sekalian boleh mendorong anak-anak saudara sekalian untuk mengikuti Natal sekolah minggu. Itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.